Nur Syakilah binti Azman, nombor pendaftaran 14 DPM 21 F1085. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang maksud teori konsekuensialisme. Jadi apakah yang dimaksudkan ataupun apakah yang ingin disampaikan oleh teori ini? Jadi teori ini menekankan bahawa kebenaran sesuatu tindakan akan dinilai daripada kesan yang dapat diberikan oleh tindakan tersebut. Jadi baik ataupun buruk, betul ataupun salah sesuatu tindakan menurut teori ini haruslah dinilai daripada kesan tindakan tersebut. Contoh yang mudah adalah menipu. Tindakan menipu adalah satu tindakan yang salah, tetapi ia boleh menjadi tindakan yang betul jika tindakan menipu tadi dibuat untuk menyelamatkan nyawa yang dalam keadaan bahaya. Jadi tindakan menipu itu menjadi satu tindakan yang betul kerana kesan daripada tindakan tersebut dapat menyelamatkan nyawa. Jadi kesan daripada tindakan tersebut adalah baik. Jadi tindakan tersebut yang menipu tadi adalah betul. Contoh situasi yang boleh kita lihat dalam kehidupan seharian kita adalah apabila contohnya perompak memasuki rumah seseorang dan tuan rumah apabila ditanya oleh perompak, adakah awak ada barang yang berharga, duit yang banyak di dalam rumah ni, mana awak simpan? Tapi tuan rumah menipu, mengatakan bahawa dia tidak mempunyai barang yang mewah ataupun berharga di dalam rumah ataupun duit yang banyak. Maka perompak pun tidak jadi merompak rumah mereka dan mereka pun terselamat daripada ancaman dan bahaya. Jadi tindakan tersebut betul walaupun menipu oleh tuan rumah itu salah. Tetapi tindakan tersebut memberikan kesan yang baik, iaitu nyawa mereka terselamat dan rumah mereka terhindar daripada rompakan. Jadi kita kena faham di dalam teori ini ada dua jenis, iaitu yang pertama, sama betul ataupun salah sesuatu tindakan itu dinilai ataupun terpulang kepada kesan tindakan tersebut. Dan yang keduanya adalah lebih baik kesan daripada sesuatu tindakan, lebih baik ataupun lebih betul tindakan tersebut. Jadi kita kena faham yang dapat saya rumuskan di dalam teori ini memberikan kita panduan sebenarnya apabila kita mengalami dilema dalam etika, dan memberikan kita panduan bahawa kita menjadi insan ataupun manusia yang memilih untuk membuat tindakan yang paling banyak memberikan kesan kepada orang lain, iaitu kesan dalam kebaikan. Yang kedua, lebih baik sesuatu tindakan itu, lebih betul tindakan itu, lebih baik daripada sudut kesan. Jadi memberikan kita panduan dalam kehidupan bahawa setiap insan harus hidup dengan memaksimumkan kesan yang mereka boleh beri kepada orang sekeliling dan masyarakat. Jadi kesan yang baik, kesan yang boleh diberikan lebih baik sangat dititik beratkan di dalam teori ini. Jadi sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Siti Nadine Aisyah Aliman binti Adnan. Nombor matriks 14 DPM 21F51. Dalam video ini saya ingin mempertengahkan mengenai teori egoisme. Apa itu teori egoisme? Jadi secara definisinya, teori egoisme ini adalah salah satu perkara yang mempertengahkan tentang kelakuan yang akan memberikan kita kebaikan tetapi bukan kepada orang kedua. Jadi selain itu juga, teori egoisme memperkatakan adalah salah satu nilai baik jika perkara itu memberi kebaikan kepada kita dan nilai itu buruk jika ingin merugikan kita. Jadi teori egoisme terdiri pada tiga jenis. Salah satunya adalah universal. Apa itu universal dalam teori egoisme?
Secara universalnya, teori agilisme ini dipertengahkan melalui kata-kata yang berbunyi semua orang seharusnya melakukan perkara yang memberi kebaikan pada diri mereka sendiri, walaupun kebaikan itu akan mewujudkan konflik antara salah satu sama lain. Ingat, universal theory ini beza berbanding dengan personal theory dan juga individual theory. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Nur Azra Iqbal bin Kazmi dengan metrik F104 ialah pengurus saluran tinggi Politeknik Negeri Melaka. Kembali lagi dalam rancangan Ecoris. Jadi, mari kita teruskan dengan kategori yang seterusnya, iaitu individu. Bagi individu pula, ia akan berpendapat bahawa semua orang harus melakukan apa sahaja memberi manfaat kepada diri mereka. Contohnya, Khairul membeli makanan untuk dirinya tanpa menghiraukan adik-beradiknya yang kelaparan di rumah. Di sini kita dapat lihat bahawa Khairul hanya mementingkan dirinya tanpa mempedulikan adiknya yang kelaparan di rumah, sedangkan beliau mampu untuk membeli makanan tersebut. Seterusnya ialah peribadi. Mereka akan berpendapat bahawa dia harus bertindak demi kepentingan dirinya, tetapi tidak akan membuat tuntutan tentang apa yang orang lain patut lakukan. Contohnya, apabila seseorang perempuan melihat nenek tua ingin memutar jalan, tetapi beliau tidak membantu nenek tersebut kerana beliau tidak berani memutar jalan dan memikirkan keselamatan dirinya jika menemukan nenek tersebut. Ini menunjukkan perempuan tersebut bertindak demi keselamatan dirinya dari sebarang kecederaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ani Syazliana binti Yahya dan nombor metrik saya ialah F1027. Kita kembali lagi dalam rancangan berkenaan utilitarianism. Apa yang kita sedia maklum, utilitarianism ni adalah sebuah teori etika yang menentukan sesuatu itu betul daripada salah dengan memberi tumpuan kepada hasil. Teori ini juga mengatakan bahawa perkara yang betul untuk dilakukan dalam apa jua keadaan ialah apa sahaja yang akan menghasilkan hasil yang terbaik dengan mengambil kira kepentingan semua pihak yang berkenaan. Utilitarianism ni adalah sebahagian daripada teori etika konsekuensialis di mana teori kebenaran atau kesalahan tindakan ditentukan oleh kecenderungan untuk menghasilkan akibat atau hasil yang baik atau buruk. Contoh yang boleh saya berikan di sini ialah seorang anak terpaksa merahsiakan penyakit yang dihidapinya iaitu barak otak daripada pengetahuan keluarganya atas sebab dia tidak mahu keluarganya risau akan keadaan dirinya. Sikit itu daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hadidah Adina binti Zaidan. Nombor metrik saya F1082. Okey, 6 perkara berkenaan utilitarianisme. 1. Dalam memilih antara tindakan alternatif, kita harus mempertimbangkan nilai net worth, happiness versus unhappiness yang dihasilkan oleh setiap tindakan. Kedua, kita harus memberikan pertimbangan yang sama kepada semua pilihan individu. Kemudian kira net worth pelbagai jenis pleasure and pains. Ketiga, apa-apa sahaja boleh menjadi terpuji ataupun pujian dari segi moral dalam beberapa keadaan jika ia menggalakkan keseimbangan terbesar, happiness versus pain untuk sebahagian besar orang. Keempat, kita harus berusaha untuk memaksimumkan kebahagiaan bukan sahaja dengan kadar segera tetapi dalam jangka masa panjang. Kelima, kita harus mengelak daripada memilih tindakan jika akibatnya tidak pasti atau kurang pasti. Keenam, kita harus berhati-hati terhadap berat sebelah dalam pengiraan utilitarian kita apabila melibatkan diri kita sendiri. Itu sahaja. Terima kasih.